Okey, pelajar selamat sejahtera. So, hari ini kita sambung bab 10. Jadi, dengan aktiviti yang kita sudah buat untuk 4 kad ini, kita pun sudah boleh memfahami dengan garisan-garisannya. Kalau apabila kita lihat garisan-garisan PQRS, WV dan TU, mereka adalah seperti condong ke kiri, condong ke kanan, dan mereka adalah menegak dan juga melintang. Jadi nilai kecerunan ada yang positif, ada yang negatif, ada yang kosong dan ada yang kita kata tidak terhingga. Apabila kita key in kan pecahan ataupun pembahagian nombor tu dalam calculator, dia akan bagi kita seperti error. Kenapa error? Kerana tiada nombor yang boleh dibahagi sebegini. Okey, jadi sekarang sebenarnya cikgu nak sahaja pelajar plot dan juga kira. Okey, so dah siap kira, kita sudah tahu kecerunan dan juga nilai positif negatif, dan dengan garisan-garisan yang kita sudah plot tu, kita boleh tahulah dia adalah condong ke kiri ataupun ke kanan. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam perbincangan kita. Kita akan fokus kepada dua benda. Satu, hubungan antara nilai kecerunan dengan arah kecondongan. Maksudnya, nilai ini okey, adalah berkait dengan kecondongan. Okey, kiri kanan. Nilai ini, nilai kecerunan. Okey, so maksudnya sama ada mereka positif atau negatif akan menyebabkan mereka sama ada ialah kanan ataupun kiri. Kedua, susunkan kecerunan garis lurus mengikut nilai kecerun yang paling tinggi kepada kecerunan yang paling rendah. So kita boleh lihat nilai kecerunan sini dan kita boleh susun semula lah. Okey, so sekarang kita masuk dulu pembincangan poin pertama. Jadi pelajar ini sangat penting ya, sila beri perhatian. Okey pelajar, jadi yang dekat sini kita akan mula dengan AB ni. Okey, so lihat dekat sini, kita tengok dulu gambar raja. AB dekat sini kecerunan adalah 2. AB macam ni, kecerunan adalah 4. Jadi kalau saya nak anda bandingkan kecerunan untuk sebelah kiri dan juga sebelah kanan, mana satu yang lebih mempunyai kecerunan yang besar? Okey, yang mempunyai kecerunan yang besar adalah di sebelah kanan. Apabila mereka mempunyai nilai kecerunan yang sangat besar, mereka adalah lebih curam. So, masukkan ayat ini dalam nota anda. Yang ini, saya guna tik sajalah. Okey, semakin garis lurus AB menghampiri keadaan mencangcang, maksudnya dia semakin bertegak seperti paksi Y ini, semakin besarlah nilai kecerunan dan sebaliknya. Kalau dia semakin seperti paksi X, so nilai dia kecerunan akan menjadi semakin kecil. Maka semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus. So, masukkan dua ayat ini dalam buku nota bersama dengan gambar raja ini belajar. Okey, so sila buat catatan semasa anda menonton video ini. Okey, sekali lagi, apabila mereka mempunyai nilai kecerunan yang besar, mereka adalah seperti garisan tegak. Jadi apabila mereka seperti garisan tegak, mereka adalah lebih curam. Ini ialah poin pertama belajar. Okey, seterusnya. Koordinat Y bagi mana-mana titik dalam suatu garisan lurus yang selari dengan paksi X adalah sama. Oleh itu, kecerunan adalah sifar. So, ini ialah ayat yang ketiga yang cikgu nak anda salingkan. Salingkan ini juga. Koordinat Y yang mana-mana titik dalam keadaan garisan lurus yang sama. Maksudnya, Y ini
Kalau Y ini ialah 5, so sini pun adalah 5, sini pun adalah 5. So, sama. Okey, maksudnya koordinat Y mereka dah sama. So, mereka adalah selari dengan garisan, paksi X. Okey, so garisan mereka adalah seperti garisan melintang, jadi kecerunan mereka adalah kosong. Maksudnya dia seperti lantai kita lah. Tak ada yang curam, tak ada yang condong ke kiri kanan. So kecerunan mereka adalah kosong. Okey, yang keempat, yang ketiga, koordinat X bagi mana-mana dua titik pada garisan lurus selari dengan paksi Y adalah sama. Okey, ini akan memberikan kecerunan yang tidak tertarif. Okey, cikgu jelaskan ayat pertama dulu. Ayat pertama sama seperti yang ini. Maksudnya apabila mereka garisan ini jalan macam ini. Sini contohnya titik A, titik B. So, mereka akan mempunyai nilai X yang sama. Kan? Kerana mereka sebenarnya adalah dalam satu tingkat yang sama. Jadi apabila mereka adalah selari dengan paksi Y, maksudnya sangat curam lah kan. Dekat sini ialah tak berapa curam, ini ialah sangat curam. So macam ini ialah sangat-sangat curam. Sebenarnya ada ke mana-mana tempat yang kita pergi tu, contohnya bukit ke, boleh curam macam ni. Okey? Ada juga. Tapi kita tak boleh nak mengira lagi berapa kecerunan dia. Kerana mereka adalah, kalau nak cakap mereka adalah bersudut tegak. Saya tak boleh nak cakap berapa curam ataupun berapa nilai kecerunan. Kerana apabila saya sebut kecerunan, otak saya, contohnya, kalau saya sebut kecerunan, dalam kita kata maksud saya, dia adalah garisan yang macam ni. Okey? Ataupun garisan yang macam ni ke, ataupun lebih tidak pun garisan yang macam ni lah. Okey? Dia tak mungkin ialah garisan lurus seperti macam ini. Okey, kalau macam ini, cakap saja dia adalah 90 darjah, sudut tegak. Dia bukan lagi ada nilai kecerunan. So, sebab itu dia kata memberikan kecerunan yang tidak tertarif. Okey, maksudnya saya tak boleh nak ukur lagi kecerunan dia kerana dia pun tak ada kecerunan. Okey, so pelajar, ini adalah antara poin yang sangat penting untuk awak fahamkan dan tolong masukkan nota ikut apa yang cikgu minta. So ini pun tolong masukkan dalam nota ya. Okey. So ada tips ini hubungan kecerunan dan garisan lurus. Okey. Lupa satu benda. Oh, yang ini adalah berkaitan dengan contoh 8 yang kita akan sebut nanti. Okey, boleh nampak dekat sini adalah simbol positif. So apabila saya ada garisan condong ke kanan, macam ini ialah condong ke kanan, adalah positif. Kalau dia condong ke kiri, nilai kecerunan adalah negatif. Kalau dia adalah garisan lurus macam ini, so it's a infinity. Nampak tak? Dekat sini dia ada bagi satu simbol infinity. So, dekat sini adalah kosong. Maksudnya kalau dia adalah garisan lurus, dia adalah kosong. Jadi dia seperti satu muka lah. Seperti emoji. Dia seperti satu muka. So you must remember the eyes. Mata dia, hidung dia dan juga dekat pipi dia ada apa. Okay. So ini adalah untuk poin yang pertama sebenarnya yang kita akan belajar untuk hari ini. Baik, pelajar, kita sambung contoh 8. Contoh 8 kita akan fokus sahaja tentang apa yang dia tanyalah. Kadang-kadang dia boleh tanya dalam ayat. Dia boleh minta kita kata tentukan ayat macam ini betul ke salah berdasarkan situasi dia. Dia boleh minta kita buat pilihan ya ke salah. Dan seterusnya dia boleh minta kita set dalam soalan objektif. Okey, contoh 8. Kena pasti garisan lurus yang
mempunyai nilai kecerunan sama ada positif, negatif, sifar atau tidak tertarif dalam darjah di bawah, beri justifikasi. So, apa maksudnya justifikasi, girls? Justifikasi maksudnya anda mesti bagi alasan. Alasan maksudnya kenapa anda pilih macam ni? Kerana apa-apa. So dekat sini you can see semua ayat ada perkataan kerana. Okay. So sekarang kita tengok kecerunan EF. Sini. Okay, negatif kerana condong ke kiri. Kita buat beberapa sahaja. Okay, so seterusnya kita pilih yang ini. Okay, kecerunan AB. Check AB. Okay, kecerunan AB. Okay, yang ini. Kecerunan AB. Check here. Adalah sifar kerana garisannya mengufuk. Okay. Seterusnya. Kecerunan PQ. Okay. Adalah tidak tertarif kerana garisannya mencangcang. Next. Garisan MN. Garisan MN ialah positif kerana condong ke kanan. So pelajar kalau ada ayat yang minta justifikasi, so macam ni lah. Awak justifikasikan jawapan awak. Okay. So ini adalah berkaitan dengan nilai kecerunan sama ada positif negatif dan kaitkan dengan arah kecondongan kiri ataupun kanan dan juga sesiapa yang selari dengan paksi X ke ataupun paksi Y akan membawalah kecerunan yang sifar ataupun tidak tertarif. Okay, ini adalah bahagian pertama yang kita akan belajar untuk hari ini. Okay, we got more example here. Contoh 9. Kena pasti garisan lurus dalam raja di sebelah yang mempunyai nilai kecerunan terbesar dan terkecil serta menyatakan alasannya. Okay, seperti aktiviti yang kita buat tadi pun ada yang minta kita susun semula mengikut nilai kecerunan yang paling besar dan juga yang paling kecil. Kalau soalan ini pun guna konsep yang sama, iaitu kita tengok garisannya, tengok arah kecondongan dia dan seterusnya kita boleh anggarkan untungnya nilai kecerunan. First, kita boleh anggarkan sama ada mereka adalah nilai positif ataupun negatif dan seterusnya kita boleh anggarkan siapa yang paling curam. Okay, so tengok apa yang dia buat. Garisan MN. Mana MN? Okay, garisan MN mempunyai kecerunan yang paling besar kerana menghampiri keadaan mencangcang. Very good. You see here macam mana dia bagi alasannya. Okay. Ini adalah condong ke kanan. So mestilah nilai positif kecerunan dia. Dan dia adalah hampir mencangcang, iaitu hampir selari dengan paksi Y. Okay. Maksudnya menegak. So dia mempunyai kecerunan yang paling besar. Walau bagaimanapun garisan OJ ialah garisan lurus yang mempunyai kecerunan paling kecil kerana hampir dengan keadaan mengufuk. Okey, boleh nampak dia seperti nak baringkan sendiri di atas paksi X je. Okey, ini ialah keadaan mengufuk, so dia tak berapa curam. Okey, so this is the type of the question they may ask in the exam lah, okay, or you have how you use your information to have your answer. Okay, pelajar, kita akan masuk ke bahagian yang kedua. Jadi untuk bahagian kedua ialah kita menentukan kecerunan. Okay, so untuk yang sini kita pun buat secara lisan sahaja, mengenal pasti kecerunan. Okay, kita ada tali, tangga, pita pengukur. So secara perkumpulan, so sekarang kita tak boleh. Jadi kalau ada tangga dekat rumah, awak buat sahajalah mengikutkan tangga rumah awak. Okay, menentukan kecerunan tangga berada di sekolah. Pilih mana-mana dua tangga yang sesuai. Pilih dua titik yang sesuai seperti gambar raja. Okay. So seterusnya guna tali untuk dapatkan jarak mencangcang dan mengufur. Maksudnya, contohnya ini tangga rumah awak. Okey, 10 langkah ataupun 5 langkah. Okey, awak
tarik, guna tali, you just tarik ke bawah. And then here, dua langkah je, okay, guna tali, tarik ke sana. So you can get your paksi X and Y. Pastikan sudut mereka adalah 90 darjah, boleh guna sahaja jangka lukis awak. Okay, seterusnya ulang 3, 4 untuk tangga yang kedua. Okay, maksudnya kalau rumah ada satu tangga, biar sahajalah guna buat sampai langkah 4. Okay, perbincangan kita akan fokus kepada nyatakan jarak mencangcang dan mengufuk. So kalau nak kira jarak, boleh guna sahaja pita pengukur yang ada di rumah. Hitung kecerunan kedua-dua tangga. So kalau buat sahaja satu tangga, macam mana nak hitung kecerunan? Apabila anda sudah ada jarak mencangcang dan jarak mengufuk, anda masukkan dalam rumus, anda boleh dapat kecerunan. Apakah hubungan antara nilai kecerunan dengan nisbah jarak mencangcang kepada jarak mengufuk bagi kedua-dua tangga ini? So, apa hubungannya? Okey, dan nisbah jarak mengufuk kepada jarak mencangcang tidak digunakan untuk menentukan kecerunan. Mengapa? Bincangkan. Okey, so soalan 3, 4 kita akan jelaskan nanti. Okey, soalan 1 dan 2 saya harap faham ya. Soalan yang ketiga ni, penjelasan sebenarnya ada di bawah. Okey, nisbah mencangcang dan jarak mencangcang kepada mengufuk ini digunakan untuk menentukan kecerunan. Okey, semakin besar nilainya, semakin curamlah garisan lurus ini. Okey, sebenarnya pelajar ini adalah mengulangkan bahagian yang kita sudah bincang minggu lepas. Ingat lagi tak minggu lepas kita sudah bincang tentang jarak mencangcang kepada jarak mengufuk, dan kita masukkan beza Y dan beza X dalam pecahan dan kita kira, dan cikgu pun sudah beritahu anda biar sahaja jawapan akhir dalam pecahan ataupun pecahan tak wajar. Masih ingat itu? Okey. So itu adalah hubungan mereka. Maksudnya kalau saya nak mengira kecerunan, saya mesti menggunakan mencangcang kepada mengufuk, kerana mencangcang ialah ini ya, mencangcang, ialah mencangcang kepada mengufuk. Okey, so kenapa? Kerana untuk mengufuk dia tak boleh ialah kosong. Okey, kalau mengufuk dia adalah kosong, jadi makanya dia adalah garisan lurus yang macam ini. Okey. So nanti kita tengok contoh dekat bawah. So pelajar ini adalah kita kata kaitkan dengan apa yang anda belajar tadi tentang kecerunan adalah kosong dan juga kecerunan adalah sifar dan kecerunan adalah tidak tertarif. Okey, anda boleh lihat semula apa bezanya dengan menggunakan titik-titik yang anda ada. So bahagian kedua ini masukkan dalam buku nota tajuk dan sambung dengan dua ayat ini. Okey, sambung dengan dua ayat ini. Ayat pertama, ayat kedua. Okey, semakin besar nilai, semakin curam ni. Okey, contoh 10 ialah bahagian last untuk hari ini. Setiap hari Jamari akan mengambil air di sungai dekat dengan rumah dan ke hutan untuk mencari cendawan. Hitung kecerunan yang dilalui olehnya dari rumah ke hutan, dari tepi sungai ke rumah. So saya lukis dulu bukan jarak, maksudnya rumah ke hutan ialah macam ni. Okay, then sungai ke rumahnya begini. Okay, so macam mana pun anda akan keluarkan segitiga. Okay, kerana kalau ada kecerunan maksudnya dia adalah garisan yang mencondong tu lah kan. So mencangcang mengufuk anda letaklah cantik. Okay, rumah ke hutan yang pertama.
Sini hutan, sini rumah. Bawah macam mana tahu 10 kerana sini. Okey, dari rumah ke hutan kita anggapkan dia 10. 50 tolak 20. Kenapa? Kerana sini sungai sampai ke hutan 50, sungai sampai ke rumah ialah 20. So jarak sini adalah 30. So kita tolak siap-siap. Masukkan jarak mencangcang per mengufuk. Seterusnya mereka adalah 3. So, kecerunan dalam rumah Jamali ke hutan adalah 3. Seterusnya, tepi sungai ke hutan buat benda yang sama. Tepi sungai, rumah, 40 kerana sini 40, sini 20. Okey. Seterusnya, masukkan mengikut tempat dan pecahan, biarlah dia pecahan. So pelajar ingat dekat sini kita tak ada simbol negatif kerana ini bukan pintasan. Okey, hanya pintasan sahaja yang akan mempunyai rumusan kecerunan yang siap dengan negatif. Okey, so kalau bukan pintasan biar sahaja masukkan seperti biasa macam ni. Okey, so hari ini sahaja kita belajar setakat ini. Hari ini sebenarnya tak ada benda yang kita kata pengiraan yang sangat-sangat banyak, hanya fokus kepada memfahami keadaan garisan atas sata kasta. Okey, apabila saya bagi garisan menggunakan paksi X dan Y, saya bagi garisan, saya tunjuk saja garisan ini, anda sebenarnya boleh cam dua benda. Yang pertama, sama ada dia nilai positif negatif ataupun situasi lain sama ada dia adalah sifar ataupun tidak tertarif. Yang kedua, adakah mereka condong ke kiri ataupun ke kanan dengan hanya menggunakan mata, ataupun situasi lain juga dia adalah selari dengan paksi X ataupun selari dengan paksi Y. So pelajar, setakat ini sahaja kita bincang. Kita masih ada kita masih ada satu lagi bahagian, tapi bahagian ini melibatkan beberapa contoh. So itu saya save for next week. So kerja seterusnya, siapkan nota, siapkan latihan. Ada apa-apa tak faham, sila PMJ Go. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.